Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita sambung ya, masih lagi bab 1, pola dan jujukan. Subtopik kita ialah 1.3, pola dan jujukan. Okey. Sebelum ni kita dah tengok apa dia pola dan apa dia jujukan. Okey, sekarang ni kita boleh nyatakan suatu pola dalam satu jujukan menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Okey, kita tengok ya contoh satu-satu. Okey, contohnya ya, nyatakan pola bagi suatu jujukan 19, 17, 25, 33 menggunakan nombor, kataan dan ungkapan algebra. Okey ya. Pertama, kita tengok bagaimana kita nak nyatakan suatu pola dalam nombor. Okey, pertama kita kenal pasti polanya. Okey, biasa kita akan ambil nombor selepas dengan nombor sebelum. Kita tambah, tolak, darab atau bahagi. Okey, di sini bila kita uji polanya, kita dapati bahawa kita menambahlah 8 ya kepada nombor sebelumnya. Jadi cara kita nak tulis dalam bentuk nombor mudah sahaja kita tulis. Okey, bila kita dah kenal pasti pola dia, kita tulis maka pola ialah tambah 8. Okey. Kalaulah contoh pola tu negatif, kita tulis pola negatif ya, tanda negatif. Sebab ini polanya positif, kita tulis tambah 8 atau positif 8. Okey, kita tengok bagaimana kalau kita tulis dalam perkataan. Okey, sama saja kita kenal pasti polanya. Okey, bila kita kenal pasti polanya ialah tambah 8. Jadi ayat yang kita tulis, okey, pola bagi jujukan di atas adalah menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Beza dengan yang tadi kalau nombor, kita tak tulis ayat panjang. Kita hanya tulis pola ialah tambah 8. Boleh ya? Untuk nombor, kita hanya tulis pola ialah tambah 8 untuk jujukan yang diberi. Okay. Kalau perkataan, kita tulis dalam bentuk ayat. Ya, ayatnya, okay. Jujukan adalah menambah, kita eja ya, menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Okey, dan seterusnya kita tengok ungkapan algebra. Kita boleh nyatakan sesuatu pola dalam jujukan dalam ungkapan algebra. Okey, pertama kita kenal pasti pola dia. Okey, bagaimanakah dia berubah? Okey, dia berubah ialah tambah 8 tambah 8. Okey, untuk ungkapan ini untuk memudahkan kita mencari nilai nanti ya. Okey, so kita tengok. Okey, pertama kita buat generalisasi dulu. Macam mana kita dapat 1 ni? 1 ni datang daripada 1 tambah 8 darab sifar. Okey, 9 pula 1 tambah 8 darab 1 ya. 8 darab 1 8 tambah 1 9. Okey, yang seterusnya 1 tambah 8 darab 2. 8 darab 2 16 tambah 1 17. Okey, yang ni 1 tambah 8. Okey, darab 3. Okey, dapat 25. Okey, then 1 tambah 8. Okey, darab 4 dapat 33. Okey, dari sini kita dapati okey, ada suatu ungkapan yang kita boleh buat. Okey, kita akan menambah 1 dengan 8 ini mendarab dengan okey, 0, 1, 2 itu adalah tempat dia. Tempat nilai. Jadi pola dia ialah okey, nombor tersebut boleh ditulis sebagai 1 tambah 8 darab n dengan keadaan n itu bermula dengan sifar 1, 2, 3, 4. Jadi nilai n ini boleh berubah berdasarkan kedudukan tempat dia. Okey, kamu boleh uji untuk selepas 33 ni dapat berapa nilai untuk jujukan yang diberi dengan memasukkan nilai 1 tambah 8. Okey,
Jujukan seterusnya ialah 5. Okey, 5. 8 darab 5, 40 tambah 1. Jadi, selepas 33 ialah 41. Okey, ini adalah cara menulis pola dalam suatu jujukan. Okey, nombor ke perkataan atau ungkapan algebra. Okey, yang seterusnya, kita nak mencari sebutan bagi suatu jujukan. Okey, apa dia sebutan? Sebutan suatu jujukan dikenali sebagai sebutan yang ke N. Maknanya yang ke berapa? Dan ditulis sebagai Tn. N di bawah ya. Iaitu T sebagai sebutan. N adalah kedudukan sebutan. Ya, ini cara kita nak tulislah Tn ya untuk mewakili sebutan. Okey, maknanya ini sebutan yang keberapa? Kita tengok contoh ya. Misalnya, ini ada satu jujukan 4, 8, 12, 16. Okey, daripada jujukan ini kita boleh cari. Okey. T1 maknanya sebutan yang pertama nilainya 4. T2 sebutan yang kedua adalah 8. T3 sebutan yang ketiga ialah 12. T4 sebutan yang keempat ialah 16 dan seterusnya lah. Okey. Contoh ya, kita tengok. Nyatakan sebutan yang kelima bagi jujukan yang berikut. Okey, sekarang ni dia ada bagi nombor. Okey, satu jujukan iaitu 2, 10, 18. Jadi kita kena tentukan apakah nombor yang kelima, sebutan yang kelima. Okey. Jadi yang pertama, kita tentukan pola bagi jujukan tersebut. Ingat, pola adalah perubahan dari nombor sebelum kepada selepas. Kita tengok perubahan dia. Boleh menambah, menolak, mendarab, membahagi. Juga boleh kuasa sebenarnya ya. Okey, jadi kita cuba dulu kita tolak ya. 10 tolak 2 dapat 6. Okey, 10 tolak 2 dapat 8. Okey, 18 tolak 10 dapat 8. Jadi dua-dua dapat nombor yang sama. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa pola ini adalah menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Okey. So, langkah pertama kita dah jumpa polanya. Okay, bila dah jumpa pola, seterusnya kita senaraikan sebutan dia daripada yang pertama sehinggalah ke 5. Okey, ingat ya. Ini sebutannya 2, 10, 18 yang diberi. Okey, kita senaraikan dulu. T1 2, T2 10, T3 18. Ya, ini yang soalan diberi. Okey, kita tambahlah. T4 18 tambah dengan 8 dapat 26. Okey, and then T5 26 tambah 8 dapat 34. Maka sebutan yang kelima ialah 34. Okey. Contoh yang kedua. Okey, diberi jujukan sesuatu nombor ialah 65, 60, 55, 50. Okey, jadi tentukan nombor 40 ini adalah sebutan yang keberapa. Okey, tadi dia beri awak satu nombor, dia minta cari sebutan. Sekarang dia dah bagi awak nombornya, dia minta awak cari sebutan yang keberapa. Okey, pertama mesti cari pola dia. Okey, kita tengok pergerakan dia dari sebelum ke selepas. Okey, adakah nombornya sama? Okey, jadi bila kita tolakkan 60 tolak 65 dapat 5. Jadi jujukan ini polanya ialah menolak 5 daripada nombor sebelumnya. Okey, seterusnya langkah kedua kita senaraikan sebutan dulu. T1 65, T2 60, T3 55. Ini nombor yang telah diberi. Jadi kita kena cari seterusnya.
T4. Okey, kita tolak kan. 5 tolak 5 dapat 50. T5, 50 tolak 5 dapat 5. T6, 45 tolak 40. Jadi, kita dah jumpa dah nombor 40 tadi. Kita boleh buat kesimpulan 40 ialah sebutan yang ke-6. Okey, seterusnya. Okey, 5 sebutan pertama bagi suatu jujukan ialah 5, 10, X, 20, 25. Okey, cari nilai X. Soalan A. Soalan B. Nyatakan sebutan yang ke-12. Okey, kita cuba dulu soalan A. Okey, kat mana kita nak cari X? Kita buat suatu jujukan, cari polanya. Di sini saya menggunakan kaedah ungkapan algebra untuk mendapatkan pola dia. Okey, 5. Macam mana dapat 5? 5 darab 1. Nak dapat 10? 5 darab 2. Nak dapat 15? 5 darab 3. Nak dapat 20? 5 darab 4. So, dapat 25, 5 darab 5. Jadi polanya ialah 5n dengan keadaan n 1, 2, 3. Okey, jadi nilai X ialah 15 ni yang kita kira tadi. Bila kita gantikan 5 darab dengan 3 sama dengan 15, dia adalah sebutan yang ke-3. So X sama dengan 15. Okey, seterusnya. Nyatakan sebutan yang ke-12. Okey. Jadi, kita dah tahu N12. Jadi, kita masuk je lah. 5 darab dengan 12. Terus dapat jawapan 60. Tadi ya. Yang kita dapat daripada sini tadi. 5N tadi. Kita gantikan ke dalam formula ini. 12 adalah kedudukan dia sebagai N. 5 darab 12 sama dengan 60. Okey. Okey, yang terakhir kita tengok penyelesaian masalah. Okey, contoh. Rajah di bawah menentukan sebuah tangga yang mempunyai 7 anak tangga. Okey, yang terbawah panjangnya 42. Okey, yang kedua naik sikit 39, naik lagi 36. Okey. Jadi panjang anak tangga okey, dari yang paling bawah hingga yang paling atas mengikut pola tertentu. Okey, cari panjang anak tangga yang paling atas. Okey. Okey, pola ni anak tangga ni semakin mengecil ya. Okey, jadi kita akan cari yang anak tangga yang ke-7 atas sekali, ya. Bukan yang bawah ni, kira yang atas sekali yang semakin mengecil. Jadi cara yang pertama, kita senaraikan dulu sebutannya. Sebutan yang pertama ialah 42. Kedua 39. Ketiga 36. Okay, kita cari sebutan yang ke-7 berapa? Okay, caranya ialah kita cari polanya. Okay, bila kita kira 42 ke 39, 39 berapa? Dia menurun. Jadi kita tolak 42 tolak 39, awak akan dapat negatif 3 ataupun tolak 3. Sama ya. Kita kira dua-dua dapat tolak 3. Jadi pola dia ialah menolak 3. Jadi untuk sebutan yang keempat, kita tolaklah 36 tolak 3. Dapat jawapan. Sebutan yang kelima, 36 tolak 3. Sebutan yang keenam, ambil 30 tolak 3. Dan sebutan yang ke-7, 27 tolak 3. Ingat ya, mata tangga kita ada 7. Jadi jawapan untuk soalan kita, panjang anak tangga yang paling atas ialah 24 cm. Ya. Itu saja untuk latihan kita hari ini. Sila buatlah pembelajaran kita hari ini. Sila buat latihan dalam buku teks muka surat 12. Okey, bab pola dan jujukan dan juga sambungannya di bab 13 ya. Okey, itu saja. Terima kasih.